billahi wa tallahi, kalau saya dapat benda yang macam ni, contohnya saya dapat apa, perasaan semua maka saya akan terjun bangunan contohnya. Itu ialah benda yang haram. Maka tidak wajib tidak wajib ataupun tak perlu nak buat, tak perlu terjun bangunan lah. Macam ada tahun 1990-an dahulu ada seorang komposer yang mana bernazar untuk terjun daripada jambatan Pulau Pinang, sebabkan lagu yang digubahnya meletup. Semua orang suka dengar. Sampai sekarang ni orang suka dengar lagu dia. Maka dia kata saya nak terjun bangunan. Maka dia terjun jambatan Pulau Pinang. Maka mufti masa itu wilayah Tuan menasihatkan dia supaya menukarkan nazar dan membayar dengan kifarat nazar. Sebab apa? Sebab benda itu ialah memudaratkan diri. Jadi memudaratkan diri tidak termasuk dalam perkara yang dinazarkan. Okey. Itu ialah berkenaan dengan hukum. Kenapa Islam kata hukum asal korban ini adalah sunat muakkad? Kerana dalilnya daripada surah An-Nahri. Surah An-Nahri, surah Al-Kautsar yang mana bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim fasalli li rabbika wanhar. Tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Okey. Tunaikanlah solat di sini, para ulama berkata tunaikanlah solat bermaksud solat sunat hari raya Aidil Adha. Yang dimaksudkan dengan tunaikanlah solat di sini ialah tunaikan solat sunat Aidil Adha dan kemudian berkorbanlah kerananya. Okey. Wanhar ialah kataan yang digunakan biasanya orang Arab bila guna an-nahru, wanhar tu, maka bermaksud ialah menyembelih unta. Wanhar, menyembelih unta. Kerana apa? Kerana sembelihan unta itu tidak sama dengan sembelih lembu dan juga ayam. Kerana sembelih unta kena berlaku secara unta itu berada secara berdiri. Wanhar. Berdiri dan digunakan satu golok yang panjang untuk menyembelih unta. Sebab unta tersebut tidak boleh dibaringkan. Maka caranya ialah an-nahru. Wanhar. Maka wanhar itu sebenarnya merujuk kepada sembelihan unta. Jadi tapi bila dah masuk sembelihan unta di situ ialah unta itu kalau di dalam binatang ternakan ialah yang paling mahal. Maka kemudian diikutinya dan terusnya sehingga kepada akhir binatang yang al-an'am. Maka binatang al-an'am boleh di korban. Ustaz, kenapa ayam itik tidak boleh dikorban? Bukankah ia juga diternak? Maka jawapannya ialah kerana bila dah kita nak korban ni, korban benda yang paling kita sayang ataupun paling mahal seboleh-bolehnya. Jadi ayam ni ialah tak mahal kalau dibandingkan dengan kambing ataupun biri-biri. Maka sebab itulah para ulama berkata yang dimaksudkan dengan korban di sini al-an'am ialah binatang yang mempunyai 4 kaki. Sebab bila dah nama 4 kaki itu mestilah dah dagingnya banyak. Barulah kita seronok berkorban sebab kita berkorban dengan daging yang banyak daripada binatang. Okey. Kalau dah begitu, wanhar ialah sembelih unta. Binatang mana sebenarnya Ustaz yang kita boleh jadikan sebagai binatang korban? Maka binatang korban di sini, pertama yang kita boleh lihat dalam gambar tu, pertama unta, yang kedua lembu, yang ketiga kerbau, yang keempat kambing, kelima biri-biri. Okey.
Lembu dalam bahasa kita lah, dalam bahasa Melayu. Kalau pergi Indonesia dipanggil sebagai sapi. Sapi itu ialah lembu jantan. Jadi lembu tu yang boleh dijadikan korban, nanti kita lihat syarat-syaratnya. Ialah ataupun binatang-binatang alam ni bukan saja binatang itu saja, tetapi dia ada syarat-syaratnya. Bukan kata saya bawa Ustaz, kalau saya bawa lembu yang kakinya 3, tak ada 4. Boleh ke Ustaz? Nanti kita akan lihat syarat-syaratnya. Sebab syarat-syarat dan korban itu ialah ada termaktub di dalam kitab-kitab dan juga dalam hadis Nabi SAW pun menerangkan bagaimanakah ciri-ciri binatang yang boleh dan juga tidak boleh dijadikan sebagai binatang korban. Maksudnya apa? Kalaulah contohnya awak sembelih ayam ataupun itik, maka ia tidak boleh dijadikan korban. Walaupun awak sembelih pada hari yang korban, tidak dijadikan sebagai korban kerana tidak cukup syarat. Sama juga kalau binatang ternakan alam tapi tak cukup syarat, maka juga tidak boleh dijadikan sebagai korban. Okey. Maka kita lihat syarat sah, perkara sunat dan juga tempoh pelaksanaan bagi korban. Pertama ialah niat. Niat yang dimaksudkan niat di sini ialah niat berkorban lah. Kalau awak tak niat ketika mula-mula disembelihkan binatang korban, contohnya awak tak niat pun. Awak tak niat apa? Awak kata binatang ni saya sembelih ni ialah untuk makan. Maka jadilah ia makan walaupun pada hari raya korban. Jadi niat di sini ialah niat berkorban. Niat kita berkorban. Bukan niat kita niat nak makan ke, niat apa-apalah, niat saja-saja ke. Tak boleh. Maka yang dikatakan sebagai berkorban di sini ialah mesti ada niat korban. Inilah binatang aku yang aku korbankan. Contohnya. Contoh pada niat. Yang kedua ialah masa pelaksanaan. Masa pelaksanaan ini pula ialah ada tempoh-tempohnya. Bermula daripada selepas daripada sembahyang hari raya haji hingga kepada terbenam matahari 13 Zulhijjah. Maksudnya daripada waktu pagi hari raya hingga kepada hari yang ke-13 selepas waktu maghrib. Okey. Ustaz, kalau saya buat dulu, contohnya saya buat pada 9 Zulhijjah. Sebab saya 10 Zulhijjah tu saya sibuk, Ustaz, saya nak ke mana-mana, saya nak pergi rumah saudara mara ke apa ke, maka dia tidak dikira sebagai korban. Maksud niat di sini, syarat sah di sini, kalaulah awak tak ikut syarat sah, maka korban awak itu tidak jadi. Maka dia jadi sembelihan biasa. Jadi, bila sembelihan biasa, dia tak jadi korban. Dia tak dapatlah pahala korban mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah cukup umur. Nanti tak maklumkan bagaimanakah yang dimaksudkan dengan cukup umur. Ya? Dan juga sifat ternakan. Sifat ternakan ni nanti Ustaz maklumkan apa dia yang dimaksudkan dengan sifat ternakan. Dan tengok dahulu syarat sah. Syarat sah bagi korban ini ada 4. Tak cukup walaupun 1 sekalipun, maka korban itu tidak jadi. Maka dia jadi korban biasa. Sembelihan biasa. Tak dapatlah pahala korban. Okey. Bila? Selepas solat sunat Hari Raya Aidil Adha iaitu 10 Zulhijjah dan sebelum terbenam matahari. Itu syarat dia. Selepas terbenam matahari, dia tak jadi lagi adalah korban. Dia jadi sembelihan biasa. Dalam tempoh itu, dalam tempoh antara 10 hingga 13, awak dibolehkan untuk sembelih korban. Ataupun masuk bahagian masuk dalam bahagian korban. Ya. Okey, kita lihat secara terperinci daripada
daripada jadual, daripada takwim bagi contoh. Okey. Kita katakanlah 1 Zulhijjah itu ialah jatuh pada hari Rabu. Mengikut pengiraan takwim Islam, 1 Zulhijjah itu berada pada hari Rabu. Maka bila sudah masuk pada 1 Zulhijjah, bagi mereka yang ingin melaksanakan korban, contohnya saya, tahun ini saya nak korban, saya dah isi borang, saya dah bagi duit. Jadi saya nak berkorban pada tahun ini, maka pada 1 Zulhijjah saya makruh bagi saya untuk memotong kuku dan juga bulu-bulu ataupun rambut. Tak boleh potong dah. Ustaz, kalau saya potong juga, dia tak haram tapi makruh. Makruh kita pada 1 Zulhijjah bagi orang yang berkorban. Orang yang tak berkorban tak makruh. Tak apa. Contohnya Ustaz, saya nak potong pada hari Rabu Ustaz, hari Khamis. Boleh ke? Awak korban ke tak? Tak korban. Maka tak apa. Tak makruh. Tapi kalau awak korban, kena simpan. Sebab itulah sebelum hari Selasa ni, pada Selasa atau Senin, maka awal-awal lagi awak potong kuku. Kalau awak nak sembelih korban tahun tu, hari sebelum daripada 1 hari bulan Zulhijjah, awal-awal lagi awak sudah potong kuku. Barulah dia tak jadi makruh. Okey. Pada 9 Zulhijjah ini ialah pada hari wukuf. Orang pergi haji dia wukuf. Maka pada 10 Zulhijjah barulah awak boleh untuk melakukan korban. Itu pun selepas daripada solat hari raya Aidil Adha. Okey. Disebabkan itulah para ulama berkata, kalau boleh sembahyang sunat hari raya Aidil Adha itu tak perlulah panjang-panjang. Tak perlulah khutbah panjang-panjang. Tak perlulah sembahyangnya lama-lama. Sebab nak berikan kelebihan ataupun nak berikan peluang kepada orang yang berkorban tu, boleh pergi awal untuk melaksanakan ibadah korban. Kalau dah khutbah lama, sampai pukul 10 nak habis khutbah, maka itu akan menyebabkan fitnah. Orang marah lah. Apa tu imam ni sampai semayang sampai pukul 10 pagi ni. Orang marah. Sedangkan tak perlulah dalam tempoh yang lama. Hanya perlu adalah ialah tercukup. Cukup syaratnya, syarat khutbah dan isinya 2-3, maka tutup. Seboleh-bolehnya pukul 9 tu cantiklah kita habis, ataupun pukul 8.30 kita habiskan sembahyang sunat hari raya Aidil Adha. Nak panjang tu bila? Nak panjang tu ialah pada hari raya Aidil Fitri. Kalau nak cerita ke apa, tapi tak perlulah lama sangat sebab orang semua nak pergi beraya. Orang semua nak pergi beraya, jadi tak perlulah kita nak panjang-panjang cerita tentang hari raya puasa, nak cerita tentang isu semasa. Tak perlu sebab orang semua nak beraya. Jadi seorang imam itu perlu bijaksana. Bagi mengawal keadaan. Jangan lama sangat. Sebab itulah khutbah Jumaat pun sama juga. Tak perlulah lama-lama ni sampai pada pukul 2.30 baru habis khutbah. Ustaz pernah dahulu masa semayang sebuah masjid, dah lah tazkirah dah pada awal tu. Lepas tu khutbah pula habis pukul 2.20 petang. Bila dah 2.20 petang, Ustaz nak semayang lagi Jumaat. Bila nak semayang Jumaat dah masuk pukul 2.30. Ustaz dah kena pergi ke sekolah pukul 2.30. Dan ni yang kita tak suka sebenarnya. Menyebabkan orang lain dalam keadaan susah kerana kita. Jadi mudah-mudahkan. Jadi banyak ruang. Kalau nak khutbah hari ni banyak ruang. Banyak ruang kita nak berdakwah dan lain-lain. Bukan semestinya kita melontarkan semuanya dalam khutbah. Nanti menyebabkan orang lain pula yang akan menjadi susah. Itu na'udzubillah min zalik.
Jadi 10, 11, 12, 13. 13 terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah, maka habis dah tarikh atau tempoh untuk melaksanakan korban. Kenapa Ustaz lama sangat? Sebab 10 Zulhijjah tu 10 Zulhijjah orang haji dia pergi Mekah pada 10 Zulhijjah mereka akan melontar di Jamratul Aqabah ataupun Jamratul Kubra dalam haji tu. 11, 12, 13 maka semua jemaah haji diwajibkan untuk melontar di Jamratul Aqabah Wusta dan juga Ula. Jadi dalam tempoh itulah mereka semua akan melakukan korban. Kalau nak kata 10 sahaja, nanti ramai orang nak berkorban ni. Bila dah ramai, kalau lah pukul pada 10 Zulhijjah tu semua nak korban, jadi nak habis bila? Bila nak habis? Jadi eloklah 10, 1, 11, 12, 13. 13 tu kira dah lama lah tu. Dan dalam tempoh tersebut 10, 11, 12, 13 kita sebagai orang Islam kita digalakkan untuk melaungkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sunat kita takbir kerana kita mengagung-agungkan Allah dan juga mensyukuri nikmatnya. Walillahil hamd. Jadi tempoh 4 hari tu kita digalakkan untuk kita korban, kita macam-macam lah. Jadi kalau orang yang rajin beribadat tu, maka macam-macam lah dia buat. Dia boleh korban, dia boleh sedekah, dia boleh ziarah dan lain-lain. Tapi kalau orang malas ni, orang malas beribadat ni, satu pun tak buat. Sebab apa? Dia malas. Sibuk dengan benda lain. Okay? Itu ialah mengenai tempoh masa. Bagaimana pula dengan syarat ataupun umur binatang yang boleh dijadikan sebagai korban? Contohnya unta. Unta tempoh masanya ialah sekurang-kurangnya 5 tahun dan ke atas. Maksudnya di sini kalau awak korbankan unta umurnya 4 tahun maka tak jadilah korban. Dia mesti syaratnya mesti waktu minimal, masa minimal 5 tahun dan ke atas. Kalau 4 tahun tak boleh. Boleh sembelih tapi tak boleh untuk korban. Lembu pun sama 2 tahun ke atas, kambing 2 tahun ke atas, biri-biri 1 tahun. Dia beza ada lain sikit. Yang lain berumur. Yang ni biri ni ada lagi dia punya pilihannya ialah selain daripada umur, boleh juga kalau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Biasanya kambing biri ni umur 6 bulan ke atas tu maka dia akan mula proses untuk bersalin gigi. Maka ketika itulah selepas dia bersalin gigi maka dibolehkan untuk dijadikan binatang korban. Kurang tak boleh. Kurang baru tak boleh. Okey. Bagaimana pula dengan sifat-sifat yang di sini kan? Sifat binatang, sifat ternakan. Sifat ternakan ini ialah pertama, binatang tersebut mestilah binatang yang halal lah. Yang halal ataupun binatang ataupun kita katakan sebagai hak kita lah. Tak boleh hak curi ke tak boleh. Tak boleh, tak dapat pahala lah. Yang kedua ialah binatang tersebut tidak cacat. Yang disebutkan dalam buku awak tu tidak cacat lah. Tidak cacat yang boleh mengurangkan daging. Contohnya hilang kaki satu, sakit yang teruk, tak boleh. Buta mata. Jadi cacat tersebut tidak boleh menjadikan
binatang itu untuk dijadikan binatang korban. Tapi sembelihan biasa boleh. Jangan pula orang kata binatang saya ustaz buta mata. Saya nak bunuh dia lah. Sebab apa? Dah dia cacat, dia tak boleh jadi korban. Korban memang tak boleh tapi sembelih boleh. Sembelihnya boleh sebab keboleh-bolehnya kalau korban ni nak cari binatang yang cukup sifat, binatang yang baik, binatang yang gemuk. Sebab apa? Sebab makin besar, makin banyaklah dia punya isinya dan makin banyaklah kita boleh korban. Sebab itulah ada setengah orang dia suka beli lembu yang besar-besar. Contohnya harga RM10,000, RM11,000. Lembu saja RM11,000. Sebab apa? Makin besar lembu, makin banyak daging. Bila dah makin banyak daging, makin banyaklah kita boleh bersedekah. Sebab itulah dengan korban ni bukan saja korban tu. Ialah isunya ialah bila dah dapat daging korban, kita bersedekah. Itu bersedekah. Jadi bila dah bersedekah itu, cara sedekah korban ni dia tak sama dengan biasa. Seboleh-bolehnya kalau korban daging korban, kita sedekahkan semua. Bagi pada fakir miskin. Terpulanglah dia nak buat apa ustaz. Kalau dia nak kalau dia nak masak kari boleh. Ikut dia lah kari ke, nak buat sup ke, nak goreng ke, terpulang pada dia. Yang pentingnya ialah kita sebagai yang berkorban, kita sedekahkan seboleh-bolehnya semua. Tetapi ada ulama kata, tetapi alangkah baiknya jika kita ambil sedikit. Ambil boleh satu genggam ke daripada daging tu kita jadikan untuk kita bawa balik. Biar kita boleh merasa sedikit daging korban. Sebab itu adalah antara sunnah Nabi SAW. Selain daripada dia berkorban, Nabi juga makan sedikit daripada daging korbannya. Okay. Manakala syarat sunat atau sunat bagi korban pertama ialah tidak bercukur dan potong kuku bermula daripada awal bulan Zulhijjah. Itu pertama. Yang kedua ialah sembelihnya adalah sendiri. Ustaz, bagaimana dia dimaksudkan dengan sembelih sendiri ni? Ialah kalau awak yang berkorban, awaklah yang seboleh-bolehnya yang sembelihnya sendiri korban lembu tersebut. Contohnya awak ada korban lembu, awak sendirilah yang sembelih. Bukannya orang lain. Jika mampu. Kalau ustaz saya tak boleh ustaz, saya tengok darah pun saya muntah ustaz. Tak apalah kalau begitu. Tak perlulah sampai nak paksa diri. Saya nak juga ustaz, nak sebab pahala ni. Jadi saya nak juga sembelih. Tiba-tiba bila awak sembelih, awak pingsan. Yang tu tak boleh. Kalaulah awak dah tahu awak ada kekurangan diri, awak sembelih juga dan menyebabkan diri awak akan tercedera, maka boleh jadi pada haram pula. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dah tahu dah awak tak boleh, awak sembelih juga, maka hukumnya adalah haram. Haram apa? Haram awak sembelih lah. Nanti awak pula yang akan cedera. Tak nak begitu. Bagi orang lain. Okey. Sunat yang ketiga ialah melakukan semua sunat sembelih. Yang ini kita telah belajar pada minggu lepas. Minggu lepas. Yang seterusnya ialah membaca bismillahi Allahu Akbar dan berselawat. Jadi bila kita sembelih ni kita tak baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab ar-Rahmanir-Rahim itu maha pengasih, maha pemurah lagi maha penyayang. Bagaimana pula Tuhan maha penyayang? Tiba-tiba kena sembelih. Jadi ulama kata sampai pada bismillah saja. Lepas tu sambung dengan Allahu Akbar. Kemudian berselawat kepada Nabi SAW. Sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul, sallallahu ala Muhammad. Contoh. Ya?
Kemudian sunat yang ni lebih beza sikit dengan sembelih biasa. Kena baca doa lah. Doa macam mana? Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu antara doa yang dibaca ketika kita sembelih korban. Okey. Sampai di situ awak semua sudah faham ke berkenaan tentang korban? Jadi kita rehat sekejap lebih kurang 5 minit untuk kita meneruskan. Lepas ni kita akan teruskan dengan tajuk akikah. Ustaz nak minum air kejap. Kita rehat kejap lebih kurang 5 minit. Okay. Yang mana nak minum air ke, nak apa ke, boleh. Boleh teruskan. Dan kalau ada sebarang persoalan, boleh type dalam ruangan chatting. Contohnya, ada nak tanya, Ustaz, kalau contohnya saya tak mampu, apa saya perlu buat, Ustaz, untuk korban ni? Nanti boleh tanyakan dalam ruangan chatting, nanti insyaAllah lepas ni Ustaz akan jawab. Ya? Okey, terlihat kejap, kurang 5 minit. 5 minit daripada sekarang.
Okey, Assalamualaikum. Bila kita sambung ke? Assalamualaikum, minta respon. Boleh. Alhamdulillah. Semua dah sarapan dah pagi ni? Semua dah sarapan ke? Semua okey ke? Ke sambil-sambil dengar tu makan keropok? Dah. Okey. So, kita teruskan. Seterusnya unit kedua ialah akikah. Akikah. Dan akikah ni saya rasa awak semua tahulah. Ya? Awak semua mungkin pengalaman awak melihat adik awak diakikahkan dan lain-lain. Adik ke kakak ataupun nak saudara ke sepupu papak ke tak kisahlah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan akikah? Ya, akikah. Dan Ustaz maklumkan sekali lagi, pelajar yang tak boleh hadir pada pagi ini, maklumkan kepada kawan-kawan supaya menghantar sebab pada Ustaz dalam ruangan chat, ruangan yang WhatsApp kita tu. Bukan WhatsApp kelas ke, bukan WhatsApp tu. WhatsApp yang ngaji pendidikan Islam tu. Hantar ke situ supaya untuk ambil maklum. Contohnya mungkin ada yang sakit ke. Macam Sufi dah okey kan Sufi? Sufi okey? Sufi ada tak Sufi ni? Hilang. Sufi dah okey ke? Okey. Alhamdulillah. Sebab semalam katanya Sufi demam Bila hari apa? Hari Isnin ke? Hari Isnin ke Selasa? Setakat ni yang ada kita bersemua ialah 13 orang lah ya. Okey. Kita teruskan. Maksud akikah. Akikah ialah menyembelih binatang ternakan al-an'am sempena kelahiran bayi. Sempena kelahiran bayi. Jadi keluar aja bayi tersebut, maka ibu bapa disunatkan muakkadkan untuk sembelih binatang ternakan al-an'am. Itu ialah maksudnya akikah. Maka hukum bagi sunat ataupun hukum asal bagi akikah ini adalah sunat muakkad. Tetapi bagi orang yang bernazar maka hukum wajib. Contohnya begini. Kalau la wallahi wa billahi wa tallahi, contohnya kalau saya dapat anak lelaki contoh, saya akan sembelih akan melakukan akikah. Kita tengok bini dia mengandung dapat anak lelaki. Maka ketika itu wajib baginya untuk membayar akikah, untuk berakikah. Dia tak sunat muakkad lagi. Kalau yang tak berniat maka dia akan jadi sunat muakkad. Okey. Dalil daripada mana sebenarnya kita dalil untuk akikah ni ialah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaq ra'suhu. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Maka pada hari ketujuh disembelih haiwan, diberikan nama dan dicukur rambutnya. Apa yang dimaksudkan dengan tergadai di sini? Maksud tergadai ini ialah anak tak dapat beri syafaat kepada ibu bapanya pada hari kiamat jika tidak akikah untuk anak. Contohnya dia mampu, dia ada duit, kalau tak mampu tu nombor dua. Yang tak mampu tu cerita-cerita lain. Nanti kita lagi cerita. Yang ni yang kes mampu ada duit dan lain-lain, tiba-tiba dia tak nak untuk berakikah. Maka hukumnya, maka anak tersebut tidak dapat syafaat daripada anaknya. Contohnya anak dia tu mati kecil. Bila dah mati kecil, maka anak tersebut akan boleh memberi syafaat kepada ibu bapanya. Seperti mana yang disebutkan, bila anak kecil nanti, bila dia mati kecil ni, maka bila dia berada di dalam syurga, sebab anak kecil tu dia tak ada dosa, maka dia akan
terus masuk ke dalam syurga. Jadi dia tunggu bapa je ataupun ibunya. Tapi kalau tak buat akikah, maka anak tersebut tidak dapat beri syafaat kepada ibu bapanya. Walaupun patutnya dia boleh bagi. Tapi disebabkan dia tidak berakikah, maka tak dapatlah syafaat ataupun pertolongan daripada anak-anaknya. Ada ceritanya bahawasanya anak tersebut akan memberi minum air lah dan lain-lain. Banyak ya kelebihan-kelebihan. Tetapi kalau orang seorang itu tak bagi, tak berakikah, maka dia kerugian akan pertolongan tersebut. Okey. Binatang pun sama dengan korban. Syarat saja yang ada beberapa syarat yang ada beza di antara korban dan akikah. Ya. Pertama yang bezanya adalah niat. Niat masa pelaksanaan. Ini saja yang beza. Yang membezakan di antara korban dengan akikah ialah pada dua perkara ini. Sekejap saya tunjuk. Dua perkara ini yang membezakan di antara korban dan juga akikah. Ya. Korban dan akikah bezanya ialah pada dua perkara ini. Dua ni sama. Dua ini sama. Yang ni berbeza. Niat pun niat akikah lah. Kalau niat korban jadi korban. Tapi kalau Syawal korban apanya? Contoh. Ya. Okey. Masa pelaksanaan pula ialah ada dua bahagian. Pertama, tempohnya adalah sunat. Sunat ialah setelah lahir. Lahir saja hingga pada balik. Sunat sunat buat akikah. Contohnya awak sekarang ni umur 12 tahun. Ayah awak kata, saya ada duit ni ustaz, saya nak buat akikah. Buatlah akikah. Maka ketika itu hukumnya adalah sunat. Selagi mana belum balik. Tetapi kalau sudah balik, contohnya umur awak 18 tahun. Awak dah kerja, ada duit. Awak kata saya nak buat akikah. Sebab mak ayah saya kata tak buat lagi akikah. Saya nak buat akikah untuk diri saya. Maka ketika itu sunat untuk diri awak untuk berakikah. Dan tidak sunat lagi untuk ibu bapa. Yang sunat di sini ialah sunat kepada penjaga ataupun ibu bapa. Tetapi bila sudah balik, maka sunat itu kembali kepada anak-anaknya. Anak-anak dia lah. Sama juga dengan tempoh pelaksanaan sunat muakkad. Sunat muakkad ni ialah pada hari ke-7. Kalau lahir-lahir je terus buat akikah, hukumnya sunat. Tetapi kalau tunggu hari yang ke-7, maka hukumnya sunat muakkad kerana berdasarkan kepada hadis yang telah diriwayatkan tadi, riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Okey. Syarat sah binatang ni sama. Okey. Syarat sah yang saya sebutkan tadi lah, sifat-sifat kepada binatang. Sifat binatang ni pertama, tidak buta, tidak kudung, tempang. Tempang ni jalan terhenjuk-henjuk tu. Contohnya kambing tu jalan tenjuk-enjuk, maka tak boleh dijadikan korban dan juga akikah. Dan tidak sakit yang terlalu teruk. Demam saja, sampai ke habis kalau datang sangat-sangat lain. Itu tidak boleh dijadikan sebagai sebagai akikah dan korban. Kurus sangat pun tak boleh, terlalu kurus. Sehingga tidak ada daging. Kalau dah kurus sangat, daging sikit-sikit ni, buat korban apa? Orang korban akikah ni nak bagi makan. Tiba-tiba dah kering macam tu, tak bolehlah bagi makan. Okey. Syarat sunat untuk sembelihan ialah sama juga doa tadi. Matahari naik, hari ke-7. Ni beza sikit ya. Ini yang beza. Bezanya pada di sini. Hari yang 7 tidak dipatahkan tulang, cukur selepas sembelihan, sedekah seberat umur yang dicukur. Ini yang sunat bagi korban, bagi akikah. Jadi Ustaz buat tanda sikit di sini. Ustaz buatkan tanda.
Okay. Mana ni? Okey. 1, 2, 3, 4. Ini ialah untuk akikah. Ya, untuk akikah. Yang dua ni, yang ini pun satu. Ini tapi yang ni adalah persamaan dengan korban, tapi yang bezanya ialah pada belakang ni, nama bayi. Perlu disebutkan nama bayi. Tapi hari ketujuh tidak dipatahkan tulang, cukur selepas disembelih, sedekah, seberat emas dan perak, seberat rambut yang dicukur, itu ialah untuk akikah. Okey. Kenapa Ustaz kita kita makruh bagi kita untuk kita patahkan tulang? Kerana ada ulama berkata kita dengan akikah ni murtahanun. Kita dengan akikah kita ada kaitan. Tiba-tiba binatang akikah tersebut dipatahkan tulang, maka dia berkait dengan kita. Ada kaitan dengan kita. Maksudnya mungkin fizikal kita akan jadi lemah pada masa akan datang dan lain-lain. Baik itulah, jangan sekali-kali dipatahkan tulang. Ya. Kalau nak potong juga, potong mengikut sendi. Contohnya kambing kan, kambing. Mana rupa kambing? Ni kambing. Tadi, unta ni, kita ambil unta, unta nampak luar penuh. Unta ni, kalau kita nak potong di bahagian sendinya, sendi-sendi unta ni. Jangan potong pada bahagian bukan sendi. Contohnya awak kapakkan pada bahagian kaki dia, pada bahagian tengah antara lutut dengan kaki. Hukumnya adalah makruh. Itu maksud patahkan tulang. Bukannya awak ambil tulang dia awak patahkan, Ustaz. Macam mana patahkan tulang, Ustaz? Tulang dia tu keras. Memang betul. Patahkan tulang itu maksudnya jangan dipotong tulang tersebut kecuali mengikut sendinya. Boleh jelas ke masalah potong tulang ni? Boleh jelas ke? Kalau saya tanya boleh jawab ke nanti? Rahma Dayani. Boleh Rahma? Rahma boleh? Boleh. Apa maksud patah tulang Rahma? Ulang sekali lagi. Patah tulang tu kalau dia sembelih dekat bukan sendi. Sembelih, bukan sembelih. Potong. Bukan. Potong bukan daripada. Potong. Potong tu mesti ikut sendi lah, baru tak makruh. Kan kita nak bagi-bagi tulang tu kan. Bila nak bagi-bagi tulang, bagi tulang ke, bagi daging ke, jangan dipotong pada bahagian bukan sendi. Nak potong bahagian sendi saja. Okey? Boleh ya? Boleh ke? Maksudnya potong bukan daripada bahagian yang sebut tadi lah. Kalau potong bahagian sendi tak makruh. Kalau potong bahagian bukan sendi makruh. Itu masukkan dengan tidak patahkan tulang. Cukur, selepas cukur kalau boleh cukur semua. Tapi orang kita ni dia potong separuh-separuh. Sebab nanti dia akan cukur semuanya pada hari yang ketujuh. Nak buat syarat, nak buat sebagai, nak jadikan sebagai, kita kata sebagai adat lah. Adat orang kita kan. Selepas tu cukur semua, pergi ke kedai emas atau timbang. Rambut tersebut timbang dengan dengan emas ataupun perak. Lepas tu contohnya awak dah timbang tu harganya lebih kurang, timbang lebih kurang beratnya harga emas ialah RM80. Sedekahkan RM80 kepada fakir miskin. Itu dimasukkan dengan sedekah emas atau perak seberat rambut yang dicukur. Okey. Ustaz sayanglah rambut tu cantik naik lawa kan, rambut warna blonde merah-merah sikit. Betul. Cantik. Tetapi kena ingat bayi tersebut dia duduk lama dalam perut rahim ibunya, bercampur dengan air ketuban dan darah dan lain-lain. Jadi rambut itu tak bagus. Sebab itulah disunatkan untuk cukur. Jangan disimpan rambut tu, jangan disimpan. Sebab rambut tu ialah rambut yang tak bagus kerana bercampur dengan air ketuban dan lain-lain. Jadi buang. Biar tumbuh yang baru, tumbuh yang daripada dirinya sendiri. Bukan daripada yang tumbuh, memang tumbuh sendiri juga.
tumbuh dalam perut ibu tu tak apa bagus. Rambut tak cantik nanti. Jangan duk sayang-sayang lagi. Buang. Okey. Tambahan, nama yang Allah suka. Paling suka kalau kita nak letakkan nama anak ni yang nama paling disukai ialah Abdullah ataupun Abdul Rahman. Dan ada juga yang menyatakan bahawasanya nanti di hari akhirat semua kita akan dipanggil oleh Allah dengan nama, dengan bin kepada ayah kita. Dengan nama ayah. Contohnya Muhammad bin Ahmad. Maka dipanggil Muhammad bin Ahmad, sila datang untuk hisab dan lain-lain. Itu contoh. Jadi yang nama yang paling Allah suka ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Okey. Bilangan Ustaz, berapa bilangan yang kita perlu sembelih? Kalaulah lelaki, anak lelaki, seelok-eloknya ialah 2 ekor kambing ataupun 2 bahagian daripada seekor lembu ataupun kerbau ataupun unta. Sebab kerbau, unta, lembu, mereka itu semua ialah ulama dipecahkan kepada 7 bahagian. Ambil 2 bahagian daripada seekor lembu ataupun 2 bahagian daripada seekor kerbau atau seekor unta. Maka itulah bilangan untuk anak lelaki. Bagi anak perempuan, 1 kambing, 1 ekor kambing, 1 ekor berbiri ataupun 1 bahagian daripada unta, lembu, kerbau. Okey. Jangan risau kalau tak dengar, tak boleh nak ulang balik apa yang kita belajar pada pagi ini. Ustaz tak rakam ni sebenarnya. Nanti Ustaz akan uploadkan ke dalam YouTube. Nanti awak semua boleh tengok balik dalam YouTube. Okey. Di sini nanya sini ada siapa kat sini ada Facebook? Siapa yang ada Facebook sini? Ada tak? Siapa kat sini ada Facebook? Hello. Siapa yang ada Facebook? Tak ada. Semua tak ada Facebook. Tak. Kenapa tak buka Facebooknya? Tak main Facebook. Oh, okeylah. Facebook untuk orang tua Oh. Uish. Ustaz ada belaka, Facebook ada, Insta semua ada. Saja kalau ada Facebook senang sebab kita boleh interaksi mudah. Sebab nanti video ni kalau dalam Instagram video ni tak boleh panjang. Kalau dalam Facebook boleh panjang. Boleh sampai 2 jam ke. Nanti boleh awak tengok balik. Kita boleh bincang dalam tu. Tu guna Facebook. Tapi tak apalah, kita boleh bincang dalam YouTube. Nanti awak boleh tengok balik, kita bincang dalam YouTube. Soalan-soalan nanti Ustaz bila dah Ustaz uploadkan dalam YouTube, Ustaz akan soal dalam YouTube. Soalan-soalan itu awak jawablah nanti. Sama juga dengan soalan dalam Google Form. Semua dah dapat ke Google Form yang Ustaz bagi tu? Dah tengok ke Google Form? Ada dalam kehadiran dalam mana ni? Nanti mana dia? Hilang ke ni? Oh, bukan dalam mengaji, dalam 4 ekonomi. Mana 4 ekonomi? 4 ekonomi. Dalam 4 ekonomi ni Ustaz dah letakkan satu Google Form. Nanti Ustaz paste balik dalam ni, dalam ruangan chat. Okey, ruangan chat. Okey. Tu. Ustaz dah letakkan ruangan chat tu, ada Google Form, nanti tolong jawab soalan. Soalan mudah je. Soalan mudah je, apa yang kita belajar pada hari ni, jawab dalam bentuk yang paling ringkas, paling pendek. Tak nak panjang-panjang. Dan nanti juga Ustaz akan ada beberapa persoalan yang Ustaz akan naikkan dalam YouTube. Ustaz akan upkan dalam YouTube tu, awak nanti jawab. Awak tengok soalan tu, awak jawab dalam ruang komen. Jadi jam sudah pukul 11.15. Jadi cara pembagian daging akikah, sunat dimasak manis, afdal diberi pada orang fakir miskin dan sunat diberi makan
sunat dimakan oleh orang berakikah sedikit daripada, bukan semua, sedikit saja. Yang lain sedekah kepada orang miskin. Okey, hikmah korban menzahirkan kesyukuran dapat anak kan. Lepas tu pun kalau zahir korban, kalau dapat apa? Kalau korban zahirkan kesyukuran kerana dapat rezeki yang berperuah. Kalau akikah hebahkan kelahiran, dan juga menyuburkan sifat pemurah. Sebab kita selalu bersedekah, maka insya-Allah itu antara cara bagaimanakah kita hendak menyuburkan sifat pemurah. Sebab ramai orang sekarang ni ada duit tapi tak nak sedekah. Na'udzubillah min zalik. Jadi cukup saja daripada saya pada pagi ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai mempelajari tajuk korban dan akikah. Jadi mudah-mudahan semua kita dapat faham. Kalau tak faham, ulang balik nanti insya-Allah dalam YouTube. Ulang balik sampai faham, sebab ini akan dikira sebagai PBD dan ustaz nak naikkan. Kalau sebahagian pelajar tu, kalau yang ustaz nampak ada yang selalu follow dalam kelas saya, maka insya-Allah ustaz akan bagikan band dia, band 6 band paling tinggi. Band yang paling tinggi tak ada lah band 6. Jadi kalau orang tanya kenapa ustaz bagi band 6 pada budak ni? Kerana budak ni rajin, berdedikasi, tak miss kelas, selalu buat latihan. Latihan, jangan lupa dalam ruangan chat tu saya dah naikkan Google Form. Jadi apa-apa nanti kalau ada persoalan ke tak faham ke, boleh tanya balik di dalam WhatsApp kelas. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita hari pada pagi ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dulu perjumpaan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Cuma saya maklumkan sekali, nanti awak semua akan ambil test, test secara online. Test secara online. Nanti Ustaz akan berikan tarikhnya bila, mungkin pada hari Khamis selama 1 jam kita akan awak semua akan menjawab test secara online, dan nanti kita akan jumpa dan maka tersebut akan dikira untuk kenaikan juga ambil kira juga sebagai PBD. Jadi cukup dulu. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa jangan lupa beritahu kawan-kawan hari Khamis depan kita ada test Ya Ustaz. Insya-Allah. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bye semua. Bye. Bye.